Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abizu Ishraf. Dalam sejarah kehidupan manusia ni, banyak benda yang kita tak boleh nak percaya ni, sains dan research yang buktikan kepada kita betul. Seperti penyakit yang berbahaya dan ubat kepada penyakit yang berbahaya ni, sains yang buktikan kepada kita. And kalau apa nak tahu satu benda, DNA manusia ni dia hampir sama dengan DNA monyet dan DNA tikus. Sebab tu yang banyak saintis mereka akan menggunakan monyet dan tikus untuk bahan uji kaji mereka. Tetapi dalam sejarah kehidupan manusia, tanpa rasa berperi kemanusiaan, ada saintis dan researchers pernah gunakan manusia sebagai bahan uji kaji mereka. Dan eksperimen ini berlaku pada awal tahun 1940 di negara Rusia. Dan nama eksperimen ini adalah The Russian Sleep Experiment. So topik ni aku nak cakap dalam video hari ni. So sebelum masuk dalam video, aku bagi satu warning dulu. Kalau ada kanak-kanak ataupun orang yang lemah semangat, please jangan tengok video ni pada waktu malam. Jom kita masuk dalam video. Pada awal tahun 1940 di negara Rusia, ada sekumpulan saintis mereka nak test satu gas kononnya dipercayai boleh digunakan untuk menghalang daripada tidur ataupun daripada mengantuk. Tapi kali ini, mereka bukan nak gunakan haiwan untuk nak test gas tu, tapi mereka nak gunakan manusia. Untuk nak menguji keberkesanan gas tu, saintis ni pun mereka membuat satu keputusan untuk nak test gas ni dekat 5 orang banduan yang pada waktu itu dipercayai sebagai political prisoners. Maybe ada sebab-sebab tertentu kenapa mereka pilih political prisoners dari prisoner biasa. Sebab kes ni pun dia berlaku selepas Perang Dunia Kedua. So researchers ni pun mereka kurung banduan ni dalam satu bilik yang agak besar. Bilik tersebut mempunyai beberapa fungsi yang boleh digunakan oleh sekumpulan researchers ni lah untuk nak memerhatikan kelakuan dan behavior mereka tu dalam bilik tu. Dan researchers tu pun dia beritahu pada semua banduan tu ada satu jenis gas akan disalurkan dalam bilik hampa. And pada awalnya semua banduan ni mereka ni duk berbual sama mereka, mereka ni nampak normal je dalam bilik tu. And hari kelima, salah seorang daripada banduan tu, dalam 5 orang tu salah seorang tu mula menjerit sekuat-kuat dalam bilik tu selama 1 jam. Dia jerit tu sampai dia punya vocal cord tu sampai koyak. Tapi apa yang pelik dan aneh kan, bila satu banduan ni duk jerit dalam bilik tu sekuat-kuat tu selama 1 jam, banduan lain tu mereka buat tak tahu je kat dia, and mereka buat tak dengar. Mereka duk sembang antara mereka duk berbisik antara sama mereka, and mereka tak layan pun banduan yang duk bising selama 1 jam. Dan semua perbuatan banduan ni, researchers tu sedang memerhati di luar sana. Pada hari ke-9, lagi sekali salah seorang daripada banduan tu mula menjerit secara tiba-tiba selama 3 jam tanpa henti. Sekarang ni pun benda yang sama juga berlaku. Bila semua orang tu buat tak tahu, dia buat tak layak dia, laki ni satu orang yang duk jerit selama 3 jam dalam bilik tu. And salah seorang researcher tu, dia mula check mikrofon dia tu. Sebab dalam bilik tu dia nampak banduan tu duk jerit tapi tak dengar suara dia. And bila dia check mikrofon tu masih lagi berfungsi. Rupa-rupanya vocal cord banduan tu pecah dan koyak. Tahanan tu dia jerit sampai bisu dan tetap menjerit lepas turun. Seorang lagi mula menjerit tanpa henti, diikuti seorang lagi berbisik sambil memegang kertas. Dan kertas-kertas yang mereka pegang tu, mereka mula menampal di seluruh bilik mereka untuk tak bagi researchers tu nampak apa yang berlaku di dalam bilik tu. Dan researchers di luar sana tu pun, mereka tak dapat tengok dan nampak apa yang berlaku di dalam bilik tu. Dan 3 hari kemudian, semua banduan dalam bilik itu mula mendiamkan diri. Researchers ni pula mula merasa curious sebab mereka tak nampak apa yang berlaku dalam bilik itu, dan semua banduan ni mula mendiamkan diri selama 3 hari. Dan mereka ni rasa sangat mencurigakan apa yang sedang berlaku dalam bilik itu. Dan pada hari ke-15, researchers ni mereka mula membawa beberapa orang pegawai untuk nak pecah masuk dalam bilik itu. Dan pegawai ni semua mula bercakap kepada banduan tu harap menjauhi daripada pintu ni sebab kami ni mempunyai senjata seperti senapan dan kayu ni. Kalau hampa mendekati dengan kami akan mula menembak hampa. Selepas pegawai ni mereka membuka pintu dan memasuki bilik tersebut, mereka mendapati hanya 4 orang saja yang masih lagi hidup dan banduan yang lain tu mereka mula menjerit. Bila pegawai ni mereka masuk dalam bilik tu, bila mereka buka pintu bilik tu, gas dalam bilik tu mula habis dan angin daripada luar tu mula masuk dalam bilik tu. And banduan ni semua mereka mula merayu pada pegawai ni agar tutup pintu ni, kami nak gas ni balik, sila tambah gas ni balik. Mereka mula merayu pada semua pegawai ni. Selepas pegawai ni mula masuk dalam bilik tu, 4 orang banduan dalam bilik tu mereka mula menjerit seperti nampak hantu. Dan pegawai yang masuk dalam bilik tu, mereka jerit lebih kuat daripada banduan tu jerit. Sebab apa pegawai tu mereka menjerit lebih kuat daripada banduan tu adalah mereka tengok keadaan fizikal banduan tu sangat teruk dan mereka mengoyakkan kulit diri sendiri mereka dan mereka makan. Dan finally, researcher ni mereka design untuk nak keluarkan semua banduan ni daripada bilik tersebut. Tapi mereka tak mau nak keluar daripada bilik itu, dan mereka meminta untuk salurkan gas tu dalam bilik tu tersebut. 3 banduan dikeluarkan daripada bilik tersebut.
dan seorang lagi mati akibat pergelutan untuk tak mahu nak keluar daripada bilik tersebut. Dan selepas mengeluarkan semua banduan daripada bilik itu, ada beberapa orang pegawai mereka masuk dalam bilik itu untuk nak cek apa yang mereka buat dalam bilik itu. And apa yang mereka jumpa adalah makanan yang disediakan untuk banduan tu, mereka tak sentuh langsung makanan tu, and mereka tak makan langsung makanan tu. And mereka punya kulit dan muscle badan mereka tu mula damage dan boleh mula kelihatan internal organ mereka. And semua banduan tu, mereka tanpa menggunakan sebarang senjata, mereka telah mengorekkan isi perut mereka dan otot kaki mereka tu, mereka makan benda tu. Selepas semua banduan ni dimula bawa ke hospital, operasi dijalankan kepada salah seorang daripada banduan itu dan dia menjerit kata keep cutting. Ketiga-tiga masih berkeras meminta gas tersebut. And selepas operasi tu gagal, ketiga-tiga tahanan ni dikembalikan ke dalam bilik tersebut dan gas tadi disalurkan ke dalam bilik itu. Selepas gas itu disalurkan ke dalam bilik banduan tu, semua banduan ni mula bertenang dan salah seorang daripada banduan tu dia pun mula baring di atas katil dan tutup mata buat kali terakhir. Dan lastly, hanya tinggal satu banduan saja yang hidup lagi, ataupun satu subjek saja yang hidup lagi. Dan seorang researcher ni dia telah sediakan satu report ni, and dia pergi kepada banduan tu, dia tanya, kami dah sediakan satu report ni, and kami nak tahu apa kesudahan eksperimen ni, dan sekarang ni apa yang hang rasa, and if hang beritahu sesuatu yang kami boleh tulis dalam report ni, sama ada dia fail ke ataupun tak. Dan apa yang banduan tu cakap adalah, kami adalah anda, kami adalah kegilaan yang ada dalam diri anda semua, yang memohon untuk dibebaskan pada setiap saat pemikiran makhluk hidup terdalam anda. Kami adalah sesuatu yang menyebabkan anda bersembunyi di tempat tidur anda setiap malam. Kita adalah sesuatu bahawa anda terkurung dan anda lumpuh dalam kesunyian ketika anda mengembara ke dunia mimpi malam di mana kami tidak dapat menghubungi anda. Kemudian, researcher tu pun dia diam membisu dan dia menembak banduan tu sampai mati. So, that's it guys for video hari ni. Hope hampa suka video ni. And kalau hampa suka video ni, like video ni and share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And kalau hampa tak subscribe channel ni, subscribe channel ni. So, nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.